Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Haryanti Cimetusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah putusan tahniah sempena Hari Keputeraan Raja Thailand. Program beasiswa JPMC diungkayah ke arah memperkasakan pemimpin belia dalam menginovasi penjagaan kesihatan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Wajiralongkorn Prawajira Lau Chow Yue Hua Raja Thailand sempena dengan Hari Keputeraan Baginda yang ke-71 tahun. Projek tambahan bangunan Masjid Kampung Salam Bigar dijangka siap pada bulan Julai tahun depan dengan anggaran kos berjumlah RM770,300. Majlis mendirikan tiang bagi projek berkenaan berlangsung awal pagi tadi di Masjid Kampung Salam Bigar. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Raji Jaafar, Menteri Kesihatan. Keseluruhan kapasiti penambahan bangunan masjid itu nanti boleh menampung kira-kira 700 jemaah dan antara kemudahan yang disediakan termasuk bilik pengurusan jenazah, bilik serbaguna, tandas dan tempat berudu. Penambahan bangunan masjid tersebut adalah hasil sumbangan derma dan wakaf orang ramai, jemaah masjid serta syarikat melalui tabung derma bagi pembinaan bangunan tambahan Masjid Kampung Salam Bigar. Program Beasiswa Jerudong Park Medical Center JPMC merupakan komitmen JPMC memperkasakan belia negara dan melabur ke arah masa depan yang lebih cerah untuk penjagaan kesihatan. Justru, Menteri Kesihatan menegaskan JPMC juga akan menyediakan pembiayaan berterusan bagi program pendidikan dan pensijilan yang menjadi batu loncatan dalam pembangunan profesional. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar yang juga pengerusi JPMC menyatakan perkara itu pada majlis penandatanganan program beasiswa JPMC. Yang berhormat menekankan 5 pelajar dianugerahkan beasiswa JPMC akan mendaftar di College Sains Kesihatan JPMC pada Ogos ini. 2 daripadanya akan menjalani sijil sains dan 3 lagi akan menjalani ijazah sarjana muda sains dalam kejururawatan. Majlis berlangsung di Pantai Jerudong Specialist Center. Services is growing and the global health landscape is rapidly evolving. Our goal is not only to address this demand but also to develop healthcare leaders who will lead the charge in innovating, elevating and enhancing healthcare delivery. Pelancaran program Derma Siswa JPMC merupakan usaha kolektif dan perkongsian pandangan masa depan penjagaan kesihatan bertujuan memberi sokongan kepada anak-anak muda berkemahiran memasuki pengajian kejururawatan dan mempertingkatkan lagi generasi profesional penjagaan kesihatan masa hadapan untuk membentras kekurangan jururawat yang dihadapi negara. Dengan tema Belia Siaga Masa Depan, sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-18 akan diadakan pada 1 Ogos ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Sempena sambutan tersebut, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan lewat petang kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran di Masjid Muhammad Bolkiah Kampung Serusup.
Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pengisian majlis, solat fardu maghrib dan hajat berjemaah serta bacaan surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim serta doa kesyukuran sempena Hari Belia Kebangsaan ke-18. Acuan berkualiti penting melahirkan belia siaga masa depan. Perincian dan bahan berita lainnya selepas ini. Promosi makanan Thailand merupakan kerjasama pertama antara Kedutaan Thailand dengan Hotel Radisson Brunei untuk memperkenalkan keenakan makanan Thailand. Pelbagai jenis masakan Thailand ditawarkan sepanjang 9 hari acara diadakan. Menu dan pemanis mulut yang otentik dimasak sendiri oleh chef dari Thailand. Hadir yang berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmad bin Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara. Mengikut statistik sejak awal tahun hingga Jun 2023, seramai 192 orang memeluk agama Islam. 29 orang daripadanya adalah bangsa Cina. Jumlah itu bertambah lagi hari ini apabila 4 orang adik-beradik berbangsa Cina melafazkan 2 kalimah syahadah pada Majlis Pengislaman petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah, Kampung Pulai. Jasrina Tin Xiaoying dikenali sebagai Nur Khairina Khadijah binti Abdullah Tin. Sementara Jasidi Tin Chi Wen dikenali sebagai Muhammad Edi Faik bin Abdullah Tin. Jesdani Tin Chi Wan dikenali sebagai Muhammad Dani Kashfi bin Abdullah Tin dan Jesdanish Tin Che Wei dikenali sebagai Muhammad Jesdanish Abdul Khalik bin Abdullah Tin. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruh Jaya Pasukan Polis di Raja Brunei. 100 orang anak pegawai dan anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB pagi tadi menerima anugerah kecemerlangan dan penghargaan berupa sijil, wang tunai dan hadiah. Penerima-penerima anugerah terdiri daripada pelajar yang menduduki peperiksaan GCE peringkat A, GCE peringkat O, sijil pelajaran agama Brunei, sijil sekolah-sekolah rendah agama dan penilaian sekolah rendah tahun 2022. Majlis penganugerahan berlangsung di Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Anugerah disampaikan oleh Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Boh Hassan, Pemerintah ABDB. Majlis antara lain memberi penghargaan kepada anak-anak pegawai dan anggota ABDB yang telah memperolehi pencapaian akademik yang cemerlang. Ia juga memberi dorongan kepada anak-anak di bawah bimbingan ibu bapa dan penjaga mereka untuk bersaing dan mencapai prestasi cemerlang dalam peperiksaan. Generasi muda atau belia merupakan tiang dan sandaran negara serta menjadi sumber tenaga yang sangat bernilai. Pada mereka diletakkan cita-cita serta harapan negara di masa hadapan. Untuk melahirkan belia yang cemerlang, antara ciri yang perlu dimiliki oleh setiap belia ialah bapa rawis, iaitu bersikap sopan. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Belia Siaga Masa Depan. Belia menjadi tonggak utama negara
dalam menentukan halat tuju dan kemajuan negara pada masa hadapan. Pentingnya belia pada sesebuah negara adalah terletak pada peranan belia itu sendiri yang akan membawa kepada kemajuan pembangunan negara. Komitmen dalam mempersiapkan diri belia dengan acuan yang berkualiti adalah penting untuk melahirkan belia yang cemerlang. Cemerlang dalam pendidikan, kepribadian dan kerohanian, bahkan juga belia yang memiliki kemahiran, kreatif dan berdaya saing dalam pelbagai bidang seiring dengan kepesatan kemajuan dunia kini yang dinamik lagi mencabar. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Brunei dan Muara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-77 akan berlangsung pada hari Ahad ini. Daerah Brunei dan Muara merupakan daerah terakhir menjunjung keberangkatan baginda. Taman Haji Sermuda Umar Ali Saifuddin di Ibu Negara akan menjadi tumpuan rakyat dan penduduk di daerah Brunei dan Muara menantikan keberangkatan raja yang dikasihi. Persiapan bagi Majlis Ramah Mesra rancak dilaksanakan bagi memastikan kelancaran majlis. Melihat dan saya berharap kepada rakyat di negara Brunei Salam, khusus bagian daerah Brunei dan Muara, supaya dapat hadir menyaksikan bersama-sama untuk menjunjung kasih ke hadapan ke bawah Duli. Dapat bersua muka ke hadapan majlis ke bawah Dulia Maha Mulia adalah saat yang paling dinanti-nantikan. Alhamdulillah, ia adalah satu peluang keemasan bagi kami sebagai rakyat ini, kerana inilah peluang yang dinanti-nantikan oleh semua lapisan masyarakat. Sangat gembiralah pasal peluang untuk berjumpa ke bawah Duli ini bukannya senang dan bukannya selalu je lah tadi kami jumpa ke bawah Duli. Acara yang sentiasa dinanti-nantikan oleh segenap lapisan rakyat dan penduduk di negara ini. Dan ini adalah peluang bersua muka bersama Raja kesayangan rakyat. Apa yang saya tunggu ialah persembahan semasa keberangkatan ke bawah Duli, bercemar Duli pada majlis Ramah Mesra itu nanti. Pertandingan dan persembahan bercorak keagamaan terus menyerikan pentas-pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-77. Pentas perayaan di daerah Brunei dan Muara disemarakkan dengan persembahan bercorak keagamaan anjuran Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Antara pengisiannya, Tausyih, Sajak dan Hadrah. Hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan bercorak keagamaan juga memeriahkan pentas perayaan daerah Tutung. Dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Kurikulum Cawangan Daerah Tutung, persembahan antaranya diisi dengan kiraat selawat, dikir Syarafil Anam dan syarahan. Hadir Awang Julaihi bin Muhammad pemangku pengarah Pendidikan Kurikulum. Sementara itu, pertandingan Tausyih anjuran Jabatan Pengajian Islam Daerah Belait menyerikan pentas perayaan di daerah tersebut. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Aliani bin Ismail, Ketua Pegawai Agama Daerah Belait. Di daerah Temburung, pentas perayaan diserikan dengan pertandingan dikir Syarafil Anam bagi muslimah-muslimah daerah berkenaan. Ia dianjurkan oleh Kumpulan Nur Nawarah dan Belia Wanis Masjid Temburung. $68 pelatih program Jati Diri Hohot 3 pagi tadi diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di kem latihan program Khidmat Bakti Negara Batu Apoi, Temburung. Antara yang hadir, Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan,
dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Majlis merupakan salah satu kurikulum latihan bagi mengukuhkan ciri-ciri kerohanian, keimanan dan ketakwaan serta mewujudkan para pelatih program yang syumul dan cemerlang ke arah mendukung konsep Melayu Islam Beraja dan Negara Zikir. Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan dirafakkan ke hadapan Raja yang dikasihi. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patih. We are from MPT. Happy 77th birthday, Your Majesty. Persatuan Motosikal Darussalam menjunjung kasih dan merafak sembah ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Keputeraan yang ke-77 tahun. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih. Karnival Kenali Negara Kita Ni, anjuran Jabatan Kemajuan Pelancongan kini berlangsung di The Mall Gadong selama 3 hari. Lebih 80 pakej pelancongan tempatan dan staycation ditawarkan oleh 21 penyedia perkhidmatan pelancongan tempatan. Karnival tersebut antara lain bertujuan untuk mendedahkan kepada orang ramai mengenai tempat-tempat menarik dan aktiviti pelancongan yang boleh diterokai di negara ini. Selain itu, Karnival juga membantu meningkatkan pendapatan industri pelancongan tempatan yang mampu menyumbangkan kepada pembangunan ekonomi negara. Dalam usaha mempromosikan penubuhan negara yang mampan melalui usaha bersepadu dan pendekatan Whole of Nation, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Shell Exploration and Production Brunei SEPB bekerjasama dengan Big BWN Project untuk melancarkan beberapa siri bengkel mengenai pendidikan sifar sisa di sekolah-sekolah di seluruh negara. Bagi menyokong inisiatif tersebut, BIBD dan Big BWN Project akan mengungkayahkan program Celik Kawangan. Program bertujuan melengkapkan para pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menerima pakai amalan mampan dan membuat keputusan kawangan untuk masa depan yang lebih mampan. Inisiatif tersebut dirasmikan semasa majlis penandatanganan 2 memorandum persefahaman MOU. MOU pertama mengenai program pendidikan sifar sisa ditandatangani di antara BIBD, SEPB dan Big BWN Project. Manakala MOU kedua mengenai program pendidikan Celik Kawangan ditandatangani di antara BIBDS dan Big BWN Project. Beberapa siri bengkel akan diadakan di kesemua sekolah di seluruh negara bagi para pelajar tahun 4 dan 12. Sementara di akhir projek akan diadakan pertandingan di antara sekolah-sekolah. Kejohanan Seni Pencak Silat sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 peringkat kebangsaan diteruskan lagi petang kemarin dengan 6 perlawanan peringkat akhir. Kejohanan berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasna Bolkiah, Berakas. Bagi kategori kelas D wanita 60 hingga 70 kg dimenangi oleh Ardila dari Aceh, Indonesia. Dalam aksi separuh akhir kedua, kategori kelas lelaki 85 hingga 90 kg pula menyaksikan Muhammad Akmal Hasmizan bin Zul Hazmi dari daerah Brunei Darussalam menjuarai kategori. Sementara itu, peringkat akhir bagi kategori kelas A wanita 45 hingga 50 kg menyaksikan Reina Putriana dari Aceh memenangi kategori. Manakala peringkat akhir bagi kategori kelas C lelaki 55 hingga 60 kg pula dimenangi oleh Al-Fatih Hasadi juga dari Aceh. Alvin Masais dari PSHT Pusat Maidiun Indonesia memenangi aksi kategori kelas G lelaki 75 hingga 80 kg.
Manakala peringkat akhir kategori kelas D lelaki 60 hingga 65 kg pula menyaksikan Misran dari Aceh memenangi kategori. Liga Perdana Singapura 2023. Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga menentang Geylang International FC. Pertemuan kedua-dua pasukan berlangsung malam ini di Stadium Jalan Besar Singapura. Brunei DPMMFC menghuni kedudukan ke-7 Liga dengan 18 mata hasil daripada 19 perlawanan, manakala Geylang International FC menduduki tempat ke-5 Liga dengan mengutip 27 mata hasil 19 perlawanan.